Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara PJ City menentang pasukan Kedah, yang mana keputusan perlawanan adalah seri 3-3. Gol Kedah dijaringkan oleh Ronick Ngahwanja, hat-trick, manakala gol pasukan PJ City dijaringkan oleh Darren Lock, Mahali Jasuli dan juga Khairil Muhaimin. Pada perlawanan ini sebenarnya PJ City adalah pasukan yang lebih bagus dari penguasaan bola, lebih bagus daripada build up serta berjaya untuk memanfaatkan bahagian wide area dengan sangat baik untuk melakukan serangan ke arah pasukan Kedah yang terlalu expose ataupun terlalu terbuka di bahagian fullback mereka, iaitu di bahagian back kanan Amirul Azhan, di bahagian back kiri Arif Farhan. Maka tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah dahulu. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Kedah pada perlawanan ini? Yang pertama yang boleh kita puji adalah mengenai bahagian serangan yang diketuai oleh Ronick Ngahwanja dan dibantu oleh Syafiq Ahmad. Bagi saya, dua orang player di bahagian serangan pasukan Kedah ini adalah gandingan yang sangat mantap, yang mana Ronick Ngah iaitu seorang striker yang sentiasa berada dalam kedudukan ataupun senang cerita, positioning beliau sentiasa berada dalam kedudukan yang membolehkan beliau menjaringkan gol. Sebab apa? Walaupun gol tempat bukannya mudah untuk seorang striker skor, apabila beliau sentiasa berada dalam kedudukan yang tepat, maka itu yang memudahkan beliau untuk menjaringkan gol tempat. Ingat, mudah kan nak buat gol tempat kalau positioning tak betul. Dan yang kedua, Ronick Ngah ni juga adalah seorang striker yang boleh buat game dengan cara dia sendiri, iaitu beliau boleh bermain sebagai solo striker, yang mana gol ketiga beliau telah membuktikan yang beliau boleh menjaringkan gol melalui solo dribble daripada bahagian tengah sampai ke kotak penalti pasukan PJ City. Itu telah membuktikan yang Ronick Ngah sebenarnya adalah striker yang mantap dan mampu untuk konsisten dalam setiap game untuk menjaringkan gol. Dan beliau juga sering disupport oleh Syafiq Ahmad yang bertindak sebagai second striker ataupun lebih mudahnya attacking midfielder lah di bahagian serangan pasukan Kedah, yang mana Syafiq Ahmad punya kelebihan adalah daripada segi kerajinan, yang mana kita boleh tengok Syafiq Ahmad selalu melakukan pressing ataupun tekanan ke atas barisan pertahanan pasukan PJ City untuk mencuri ataupun untuk mengambil bola daripada pihak lawan. Dan disebabkan kerajinan yang ada kepada Syafiq Ahmad inilah menyebabkan beliau sentiasa boleh support Ronick Ngah dan sentiasa berada di belakang Ronick Ngah untuk menggerakkan serangan pasukan Kedah. Dan hasilnya Syafiq Ahmad pun berjaya cipta satu assist pada perlawanan ni melalui set pieces yang dilakukan untuk gol yang kedua. Jadi itu adalah satu perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah, dan itu adalah satu-satunya perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam, iaitu bahagian serangan Syafiq dan juga Ronick Ngahwanja sahaja. Baiklah, untuk kelemahan dan juga apa yang perlu diimprove oleh pasukan Kedah pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. Yang pertama, pasukan Kedah perlu perbaiki di bahagian tengah, iaitu gandingan double pivot mereka, Delci Marcial dan juga Fazrul Daniel, yang mana boleh saya katakan dua gandingan ini sebenarnya adalah gandingan yang kurang baik daripada segi kombinasi player, apabila kedua-dua pemain mempunyai corak permainan yang sama, yang mana kedua-dua player boleh dikatakan mampu untuk menaik ataupun mampu untuk membantu bahagian serangan dengan baik, tetapi mereka lambat sedikit untuk turun ke bawah. Dalam sistem double pivot, sepatutnya mereka meletakkan dua player yang mampu untuk menyeimbangkan dan juga menetralkan bahagian tengah, yang mana sepatutnya seorang player patut untuk lebih stabil dan juga membantu bahagian pertahanan, more to defend, dan seorang lagi player adalah lebih kepada menyerang dan juga boleh bantu bahagian pertahanan sikit-sikit. Tetapi untuk bahagian tengah Kedah ni boleh tengoklah semalam, Delci cover semua tempat, Fazrul Daniel cover semua tempat. Jadi apabila dua orang player yang bermain dalam sistem double pivot boleh cover the whole field ataupun keseluruhan padang, tak kira di mana-mana tempat, maka benda tu telah menyebabkan bahagian tengah kelompongan dan juga bahagian tengah Kedah ni kekosongan. Maka dengan mudahlah barisan tengah pasukan PJ City boleh menetralkan bahagian tengah Kedah dengan melakukan pressing, terutamanya di second half. 15 minit yang terakhir kita boleh tengok tekanan-tekanan yang diberikan oleh PJ City di bahagian tengah Kedah gagal diserap dengan baik oleh barisan tengah Kedah yang diketuai oleh Delci Marcial dan juga Fazrul Daniel yang sudah keletihan disebabkan daripada first half sampai awal second half mereka boleh dikatakan cover keseluruhan padang tanpa ada kestabilan di situ, tanpa ada persefahaman yang baik.
Yang mana sepatutnya mungkin salah seorang, Fazrul lebih kepada bertahan dan Delci lebih kepada attacking, ataupun Delci lebih kepada bertahan, maka Fazrul akan lebih kepada attacking. Itulah sepatutnya berlaku dalam sistem double pivot di bahagian tengah. Sepatutnya ada kestabilan di situ, tetapi kestabilan tersebut tidak ada, menyebabkan semua kedua-dua player ni cover the whole padang, keseluruhan padang, menyebabkan mereka cepat penat, fitness mereka berkurangan. Maka dengan mudahlah PJ City counter perkara tersebut di second half dengan melakukan tekanan-tekanan yang tinggi, dan pemain-pemain Kedah gagal untuk absorb tekanan tersebut, menyebabkan bahagian tengah Kedah kelompongan dan senang dikuasai oleh pihak lawan. Itu yang pertama tentang kelemahan pasukan Kedah. Yang kedua tentang kelemahan pasukan Kedah adalah tentang defense department, iaitu back four pasukan Kedah yang diketuai oleh Mark Valles, Jang Suk Won, Arif Farhan dan juga Amirul Azhan yang bertindak sebagai left back dan juga right back. Tetapi apa yang ingin saya fokuskan adalah tentang fullback Kedah yang diketuai oleh Amirul Azhan di bahagian kanan dan juga Arif Farhan di bahagian kiri, yang mana boleh dikatakan back four pasukan Kedah, terutamanya di bahagian fullback, di bahagian wide area ni, kebanyakannya terlalu expose kepada gerakan-gerakan dan juga banyak memberi ruang kosong kepada wingback serta winger pasukan PJ City untuk menyerang di kawasan tersebut. Kita boleh tengok di first half dan juga second half berapa banyak gerakan yang dilakukan oleh Philemon dan juga S. Kumaran di bahagian kiri pasukan PJ City atau bahagian kanan pasukan Kedah yang diketuai oleh Amirul Azhan untuk melakukan overlapping dan juga penetration run di kawasan tersebut, disebabkan ruang kosong yang terlalu banyak dan boleh dikatakan terlalu banyak space diberikan untuk pemain PJ City build up menggunakan wide area dengan sangat bagus. Jadi defense department pasukan Kedah di bahagian fullback, mereka perlu lebih awareness ataupun kesedaran untuk menutup ruang tersebut daripada dikuasai ataupun dipenetrate ataupun ditembusi oleh barisan wingback ataupun winger pasukan lawan lah untuk the next game. Dan untuk barisan tengah pertahanan Kedah pula yang diketuai oleh Jang Suk Won dan juga Mark Valles, mereka lebih perlu untuk berkomunikasi dengan baik. Mereka perlu lebih bagus daripada segi compact, yang mana mereka semalam pun banyak memberi ruang kepada Relelok untuk bergerak bebas, dan mereka juga terlalu obvious sangat daripada segi man marking. Memang mereka loose, dan terutamanya daripada segi situasi bola mati, yang mana dalam situasi bola mati boleh dikatakan defense Kedah terlalu ball watching. Mereka memberikan kebebasan kepada set pieces ataupun kepada target man pasukan lawan untuk menanduk bola dengan free header sahaja tanpa ada interception ataupun blocking awal dilakukan. Bahkan tak ada challenge daripada pemain pertahanan pasukan Kedah ketika pasukan PJ City dapat tandukkan ketika situasi bola mati. Jadi boleh saya katakan defense department pasukan Kedah daripada segi struktur bertahan, mereka memang agak loose. Mereka agak boleh dikatakan ruang terlalu banyak diberikan kepada pihak lawan. Mereka tidak compact, mereka komunikasi kurang, dan mereka dari segi marking pun kurang, menyebabkan barisan serangan pasukan PJ City berjaya untuk exploit dan juga berjaya untuk menggunakan build up di bahagian wide area dengan sangat-sangat baguslah pada perlawanan semalam. Itu yang ketiga tentang kelemahan Kedah. Yang keempat tentang kelemahan Kedah pada perlawanan semalam adalah tentang attacking, iaitu di bahagian serangan, di bahagian winger. Yang mana boleh saya katakan pada perlawanan semalam Al-Hafiz bermain dengan agak baik ketika first half, tetapi masuk second half boleh saya katakan barisan winger ataupun barisan sayap pasukan Kedah agak tenggelam. Mereka tidak banyak mendapat bola, mereka tak dapat banyak supply daripada bahagian tengah bola untuk melakukan larian. Mereka tak banyak melakukan penetration run. Sebaliknya mereka agak struggle untuk menembusi dan juga bagaimana mereka nak menyerap tekanan yang diberikan oleh pertahanan dan juga bahagian tengah pasukan PJ City. Itu yang menyebabkan bahagian serangan Kedah semalam boleh dikatakan daripada segi build up ataupun daripada segi open play, yang mana mereka bagaimana mereka nak cipta gerakan, nak cipta movement, nak cipta serangan, boleh dikatakan agak kurang. Sebaliknya Kedah lebih memanfaatkan peluang daripada segi set pieces ataupun bola mati. 2 gol daripada pasukan Kedah adalah daripada segi kesilapan pasukan pertahanan PJ City ketika situasi bola mati yang mana kalang kabut. Yang satu sahaja daripada Rodney Ngoh, yang daripada solo dribble daripada middle third, itu pun disebabkan kelebihan fizikal. Itu untuk pasukan Kedah. Secara overallnya semalam semua department pasukan Kedah daripada attacking, tengah, defend agak bermasalah. Goalkeeper okey, tetapi nak buat macam mana? Defend barai, maka goalkeeper pun barai. Defend barai, tengah barai, habis tak boleh nak buat apa. Attacking, winger barai, striker kan, second striker saja okey,
pun tak boleh nak buat game. So memang perlu banyak kena improve, perlu banyak perbaiki lagi lah untuk the next game, ataupun terutamanya untuk saingan AFC Cup pada bulan 6 yang akan datang. Okey, kita masuk kepada ulasan untuk pasukan PJ City pula. Untuk pasukan PJ City ada beberapa perkara yang boleh saya puji. Yang pertama yang saya nak puji adalah tentang peranan Darren Lock yang diletakkan sebagai striker, yang mana pada perlawanan ini boleh saya katakan Darren Lock menunjukkan satu aksi yang sangat konsisten. Beliau menunjukkan aksi yang sangat matang, yang mana beliau sangat mobile, yang mana beliau banyak bergerak. Boleh dikatakan peranan Darren Lock bukan hanya sebagai target man, tetapi Darren Lock juga banyak membuka game kepada rakan-rakan daripada segi one touch football, daripada segi stop ball, daripada segi bagaimana beliau buka game kepada winger yang sedang membuat larian ataupun wingback yang membuat overlapping. Memang sangat-sangat mantap. Dan daripada segi reaksi beliau ketika first touch ataupun kawalan bola first ball, memang sangat-sangat mantap lah. Boleh dikatakan Darren Lock boleh jadi number 9 untuk PJ City dan juga untuk Malaysia pada game yang akan datang. Memang complete striker. Darren Lock memang the best striker lah pada perlawanan semalam. Buka game, create space, menjaringkan gol, menjadi sebagai target man, semua complete kepada Darren Lock pada perlawanan semalam. Yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan PJ City terutamanya di second half, iaitu apabila di second half, apabila mereka melakukan pertukaran, dan pertukaran tersebut telah memberikan impak yang positif terutamanya di bahagian tengah, yang mana dengan kemasukan Kogi boleh dikatakan pasukan PJ City lebih dominan di bahagian tengah dengan banyak menggerakkan corak permainan yang menyerang, dan mereka banyak melakukan pressing ataupun high pressing di bahagian tengah untuk merampas bola. Dan yang paling penting, mereka banyak build up di bahagian wide area menggunakan wingback mereka di bahagian kiri dan juga di bahagian kanan untuk menyerang pasukan Kedah. Dan benda tu sangat-sangat efektif sebab pasukan Kedah di bahagian wide area banyak expose, banyak ruang kosong. Dan kita boleh tengok dari first half, pemain yang patut diberi pujian adalah tentang Philemon. Philemon di bahagian kiri pasukan PJ City memang menarik. Beliau banyak melakukan larian-larian overlapping yang menarik. Beliau banyak involve dengan serangan yang menarik. Dan dari segi defending sheet pun beliau sangat-sangat menarik lah untuk pasukan PJ City semalam. Memang improve gila lah. Memang PJ City di second half tu high pressing, kawalan bola, build up, ball position, manfaatkan wide area, memang perform, memang habis, dan mereka layak untuk comeback 3-3. Dan untuk seterusnya adalah mengenai mereka punya situasi bola mati. Semalam mereka berjaya untuk menjaringkan ketiga-tiga gol daripada situasi bola mati, dan mereka membuktikan yang mereka adalah pasukan yang hebat dalam situasi set pieces. So pasukan yang lawan dengan mereka perlu berhati-hati sekiranya pasukan PJ City dapat free kick ataupun dapat corner kick. Benda tu akan menjadi masalah kepada barisan pertahanan pasukan lawan. Sebab apa? Sebab PJ City memang padu daripada situasi bola mati. Itu benda yang boleh saya puji lah. Untuk kekurangan pasukan PJ City, apa yang boleh saya katakan adalah tentang defend. Yang semalam boleh dikatakan goalkeeper dan juga defend mereka gagal untuk berkomunikasi dengan baik. 2 gol pasukan Kedah adalah disebabkan komunikasi dan juga defend yang gagal untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya ketika Kedah dapat free kick dan juga corner kick. Dan juga gol ketiga Roknet Ngah Wangjah, tak ada seorang player yang challenge, menyebabkan Roknet Ngah boleh bergol daripada bahagian tengah. Jadi benda tu perlu improve lah di bahagian pertahanan. Dan untuk bahagian tengah, mereka perlukan seorang player yang lagi kreatif. Sebab daripada segi bertahan, mereka dah ada Nasir Basharuddin, boleh buat kerja kotor, boleh bertahan dengan baik, boleh jadi deep playing playmaker. Tetapi untuk menjadi attacking midfielder, untuk connect dengan Darren Lock, mereka memerlukan seorang lagi player yang bagus. Sebab apa? Sebab semalam masuk Kogi, baru nampak bahagian tengah tu ada kesinambungan ataupun ada link dengan baik antara bahagian wide area dengan bahagian tengah. Jadi benda tu perlu mereka improve lah. Kalau mereka ada proper attacking midfielder, saya rasa PJ City akan jadi tim yang akan mempunyai corak permainan yang lagi menarik. Dan semalam mereka deserve untuk seri 3-3. Sepatutnya mereka boleh menang. Yang mana tandukan minit akhir melalui corner kick tu tak skor. Benda tu sayang lah. Sepatutnya mereka boleh menang. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.